Hari ni keluar juga cerita kartun ni. Lama dah nak tengok cerita ni. Tapi kat mana pula tempat duduk saya ni? Kat sini ke? Ya, Encik, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Abang, saya daripada tadi saya cari dekat mana tempat duduk saya ni. Betul ke dekat hall ni? Okey, hall dah betul. Ini masalah biasa sebenarnya. Okay? Hall dah betul. Okay. Berapa nombor seat tu? G6. G8. G8. Okey, G8. Tengok baris kepada kerusi G8 dan kemudiannya tengok nombor kerusi nombor 8. Oh, maknanya dekat hujung sanalah kursi saya. Ya, betul. Silakan. Terima kasih banyak, Cik. Sama. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azmar pada hari ini dalam slot menengah atas pendidikan khas. Kita dalam mata pelajaran Matematik KSSM tingkatan 4. Baik, para penonton sekalian, murid-murid, dah bersedia ke belum? Jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Asmawati Maddin daripada SMK Sultan Abdul Samad Kelang, Selangor, dan yang akan mengajar kita pada hari ini adalah Cikgu Saiful Amri Sailan daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam, Selangor. Apa khabar Cikgu? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Cikgu, tadi saya tak jumpa dekat manalah kursi saya. Nak tengok cerita baru, cerita kartun Cikgu. Betul tu. Jadi saya akan bantu Aiman bagaimana hendak mencari kedudukan kerusi di dalam panggung wayang juga di tempat lain. Untuk subjek kita hari ini. Boleh saya mulakan, Aiman? Boleh Cikgu. Jadi hari ini topik kita apa Cikgu? Okey, baiklah. Jom kita tengok sama-sama. Silakan. Okey, topik kita pada hari ini adalah kita akan belajar matematik KSSM Pendidikan Khas tingkatan 4 dalam tajuk koordinat. Okey, sekali lagi saya perkenalkan diri saya Cikgu Saiful Amri, SAIFULAMRI. Isyarat nama saya S, senyum. Sebab saya suka tersenyum. Okey, saya dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Jadi saya merupakan cikgu akademik yang mengajar tingkatan 4. Baik Cikgu. Okey, boleh kita teruskan? Okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, cikgu nak ingatkan kepada murid-murid di rumah juga, Aiman. Ya, Cikgu. Keperluan untuk hari ini adalah pertama buku teks. Aiman ada buku teks? Ada Cikgu. Okey, good. Kemudian buku nota. Buku nota untuk kita mencatat apa-apa saja isi penting, alat tulis. Terjatuh pula Cikgu. Dan kepada murid berkeperluan khas pendidikan khas, alat bantu pendengaran. Okey, semua ada? Baik Cikgu. Okey, jom kita mulakan. Okey, seperti yang telah cikgu maklumkan, tajuk kita adalah koordinat. Apa yang akan kita belajar untuk hari ini? Sama-sama kita tengok. Kita akan cuba memahami apakah itu koordinat. Okey, dimulakan dengan kita akan mula mengenal pasti paksi X atau dikenali sebagai baris dan paksi Y dikenali sebagai lajur. Seterusnya, kita akan menyatakan koordinat bagi suatu titik. Baik Cikgu. Boleh? Boleh. Okey, kita teruskan. Okey, seterusnya Cikgu. Okey, apakah itu koordinat? Jom sama-sama kita tengok, Aiman. Jom. Okey, koordinat ialah suatu kedudukan yang ditentukan dengan merujuk kepada persilangan antara lajur dan baris. So, di mana lajur dan di mana baris. Okey, kita akan belajar sebentar nanti. Koordinat juga ialah pasangan nombor yang menentukan kedudukan sesuatu titik terhadap paksi X dan paksi Y. Apakah itu paksi X dan apakah itu paksi Y? Juga kita akan pelajari. Tetapi sebelum itu, untuk murid-murid berkeperluan khas pendidikan, bagi murid-murid pendengaran, okey, cikgu akan
ajar sedikit bahasa isyarat bagi koordinat. Okey, kita mulakan dengan K. Okey. Di tangan kanan dan tangan kiri. Tapak menghadap ke atas. Kemudian kita temukan hujung jari tengah kita, kiri dan kanan. Koordinat. Koordinat. Okey, kedua belah tapak, tangan K, tapak menghadap atas, temukan hujung jari, hantu, kanan dan kiri. Itu koordinat, Aiman. Baik, cikgu. Okey, Aiman. Buat masa ini, Aiman sudah tahu apakah itu baris, lajur, paksi X dan paksi Y. Kita akan menjelajah lagi dengan istilah-istilah yang baru kita pelajari ini. Tetapi sebelum itu, cikgu nak terangkan apakah kepentingan kita belajar koordinat ini. Tadi Aiman sampai keliru nak masuk dalam wayang, betul? Betul, cikgu. Okey, jom kita tengok kepentingan koordinat. Dengan mengetahui apa yang dimasukkan dengan koordinat, kita boleh menggunakan atau mengaplikasikan apa yang kita pelajari dalam koordinat di dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama tadi Aiman nak masuk dalam panggung wayang. Okey, di dalam panggung wayang, koordinat digunakan untuk menentukan kedudukan kerusi. Okey, biasanya di panggung wayang ni kita guna huruf dan nombor. Huruf G dan barisnya di nombor mana. Okey, selain daripada itu, di dalam bas ekspres juga kita akan menggunakan koordinat. Okey, dengan menggunakan tiket nombor yang diberi. Okey. Dan juga contoh yang lain cikgu bagi adalah di dalam Istana Budaya. Okey, ini semua ada tempat-tempat yang menggunakan koordinat. Okey, jika Aiman nampak sebenarnya dalam kehidupan kita ini banyak sangat koordinat digunakan. Betul, okay, cikgu. ada tak contoh lain selain daripada ini, Aiman? Mungkin cuba teka. nak pergi naik kapal terbang, cikgu. Betul. Untuk naik kapal terbang juga ada kedudukan ataupun koordinat ditentukan melalui kerusi-kerusi itu. Okey. Okey, untuk merentas mata pelajaran lain, jika kita belajar dalam subjek geografi, okey, ada juga kedudukan koordinat yang digunakan menggunakan latitude dan longitude untuk mencari ke lokasi muka bumi, di dalam globe tu. Memang banyak kepentingan koordinat ini sebenarnya. Maknanya, cikgu, kalau kita tak adalah koordinat, cikgu, susah sebenarnya kita nak mencari sesuatu perkara. Betul, cikgu? Betul, Tuan Aiman. Baik, cikgu. Itulah kepentingannya sebenarnya. Banyak lagi perkara yang akan kita belajar dengan cikgu Saiful Amri. Tapi jangan ke mana-mana, murid. Kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot menengah atas pendidikan khas dalam mata pelajaran matematik bersama dengan kita pada hari ini Cikgu Saiful Amri. Okey, cikgu, tadi terima kasih cikgu. Tahu juga saya nak cari kursi saya kat mana. Jadi untuk slot kali ini cikgu, apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, baiklah, terima kasih Aiman. Jadi seterusnya cikgu akan mengajar topik kita koordinat pada hari ini. Okey, baiklah. Sama-sama kita mula. Kita akan mula mengenal apa yang dimasukkan dengan koordinat. Tadi kita dah tahu definisinya. Sekarang kita akan kenal setiap istilah-istilah yang digunakan di dalam koordinat. Okey, yang pertama, lajur dan baris. Okey, lajur ni dalam bentuk menegak. Okey, kolom. Okey, dan baris dalam bentuk mendata. Okey? Boleh faham yang ni? Boleh, cikgu. Okey, saya teruskan yang seterusnya pula. Okey, apabila cikgu gabungkan baris dan lajur tadi, ia membentuk satu gambaran yang kita panggil sebagai Satah Kartes. Okey, ini adalah Satah Kartes. Apabila wujudnya Satah Kartes, bermaksud akan wujudlah istilah-istilah yang lain pula, iaitu paksi X dan paksi Y. Paksi X ni dalam bentuk mendata juga. Okey, manakala paksi Y dalam bentuk menegak. Good. Okey. Seterusnya adalah asalan. Asalan ni adalah di mana bermulanya koordinat semua. Okey, jadi asalan di sini nilainya adalah sifar. Boleh nampak di sini? Boleh, cikgu. Okey, good. Cikgu teruskan. Okey, apabila kita dah mengenal Satah Kartes tadi, seterusnya banyak lagi istilah yang perlu kita ketahui. Seterusnya adalah paksi mencancang. Apakah yang dimaksudkan dengan paksi mencancang? Okey, paksi mencancang adalah paksi yang menunjukkan di mana kita perlu pastikan paksi Y itu dalam keadaan menegak. Okey, itu adalah mencancang. Manakala paksi mengufuk dalam keadaan mendata. Pandai Aiman. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Okey, untuk mencari paksi Y, kita perlu menggunakan paksi mencancang ataupun baris.
Untuk mencari paksi mengufuk pula, kita menggunakan paksi X ataupun laju. Okey, selain daripada itu kita dah tahu tadi apa itu asalan. Asalan adalah permulaan sesebuah koordinat di mana dimulakan dengan nombor apa? Kosong, cikgu. Kosong, nombor sifar. Pandai. Okey, ini adalah contoh satah Caltech yang biasa, yang perlu semua murid-murid di rumah tahu dan faham. Dan sekarang ni cikgu rasa cikgu nak buat satu latihan buat Aiman dan murid-murid di rumah juga. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, bersedia? Bersedia? Okey, jom kita cuba. Okey, Okey. apa yang perlu Aiman buat adalah cikgu mahu Aiman labelkan setiap istilah yang telah kita pelajari tadi ke dalam gambar satah Caltech yang ada di sebelah Aiman. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, teruskan Aiman. Baik, murid-murid, jom kita buat sama-sama, okey? Kalau salah, tolong betulkan. Okey, kita nak mulakan yang pertama ni adalah asalan. Asalan ni ingat cikgu sebut tadi nombor sifar, okey? Jadi tempatnya pasti berada dekat bucu sini. Aha, dan kita nak lihat pula yang kedua, kita ada baris. Ingat macam pembaris kita lah kan. Dia melintang. Jadi kita kena cari dekat mana baris ni kan. Okey, saya dah jumpa dah. Kalau baris kita boleh letak di bahagian mana satu? Atas sini ah. Okey. Okey, maafkan saya. Okey, di bahagian kiri baris. Maknanya dia melintang. Okey, dia melintang. Dan kalau kita lihat laju pula, laju adalah menegak. Kat mana saya nak letak ni? Dekat bahagian bawah. Okey, saya rasa macam terbaliklah. Baris ni dia di bahagian bawah ni dan laju adalah menegak. Baiklah, dan seterusnya apa lagi? Yang kita ada paksi Y. Paksi Y ni, sebab tadi cikgu tunjuk, Y ni dia ada menegak ni. Jadi mesti menegak kan? Okey, saya letak dekat sini cikgu. Baiklah. Jadi murid-murid kat rumah pun boleh sama-sama buat, okey? Dan kita ada paksi X. Paksi X ni, dia melintang. Jadi kita boleh letak dekat bawah ni. Betul ke jawapan kita ni murid-murid? Dan kita ada paksi mengufuk. Paksi mengufuk ni pun mendatar juga, kita letak di bahagian bawah ini. Dan kita ada seterusnya paksi mencancang. Betul cikgu? Betul. Paksi mencancang ni adalah menegak juga. Tengok nama dia mencancang. Jadi kita senang nak ingat dia menegak. Baik. Dan ada lagi dua, iaitu garis menegak. Garis menegak ni, kita ada garis menegak dekat sini. Tengok betul ke tak jawapan saya ni? Baik, garis menegak. Dan yang terakhir ada bersama dengan kita pada hari ini, garis mendatar. Okey? Dan saya rasa dekat sinilah, sebab nampak garis mendatar tu kan. Baiklah cikgu, ini saya punya cubaan lah cikgu. Betul ke tak agak-agak murid-murid kan? Okey. Okey, Aiman telah pun selesai percubaannya. Okey, mari kita sama-sama bincangkan apakah Aiman dapat menjawab semua soalan dan bagaimana murid-murid di rumah. Kita lihat. Okey, asalan. Yang mana satu asalan? Tunjukkan Aiman. Di bahagian bawah ni cikgu. Okey, asalan di bahagian bawah. Tepat sekali. Betul kasih, Aiman, cikgu. tahniah. Okey, seterusnya cikgu nak Aiman bezakan di manakah baris dan di manakah laju. Baris di mana? Baris di bahagian bawah cikgu. Bahagian bawah, dan sebab? laju, sebab baris dia melintang. Melintang. Betul. Dan berbeza dengan laju dia menegak cikgu. Betul. Okey, baris dan laju juga tepat. Okey, baris melintang, laju menegak. Seterusnya paksi X dan paksi Y. Di manakah Aiman letak paksi X dan di paksi manakah Aiman X, letak paksi Y? Di bahagian yang melintang. Betul. Dan paksi Y di bahagian yang menegak cikgu. Ya, betul juga jawapan Aiman. Hebat Aiman rupanya ya. Terima kasih, cikgu. Okey, seterusnya kita tengok paksi mengufuk dan paksi mencancang. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan paksi mengufuk dan paksi mencancang ni? Paksi mengufuk tadi cikgu sebutkan dia bahagian yang mendatar dan mencancang pula ada bahagian yang menegak cikgu. Okey, jadi Aiman telah labelkan dengan tepat di manakah paksi mengufuk dan di manakah paksi mencancang. Dan di akhir sekali antara garisan mendatar dan garisan menegak. Okey, bagaimana? Betul Okey, tak cikgu. Aiman letak tu? Kita lihat ada garisan mendatar ni. Jadi kita letak di sini garis mendatar dan menegak pula di bahagian tengah ni cikgu. Okey, betul Aiman. Jadi semua jawapan Aiman tepat. Bagaimana murid-murid di rumah, saya harap semua jawapan juga tepat. Okey, dan kita akan gunakan semua istilah ini dalam pembelajaran kita yang seterusnya. Kita akan tinggikan ke sedikit aras dan saya harap semua murid di rumah juga akan boleh mengikuti apa yang kita pelajari hari ini. Baik cikgu, boleh kita teruskan? Boleh kita teruskan? Okey, sebelum kita teruskan yang ini, cikgu harap semua di rumah juga boleh faham apa yang telah kita pelajari dari apa yang kita dapat di sini. Okey? Okey cikgu.
sebelum kita nak teruskan pembelajaran yang seterusnya cikgu, apa kata kita berehat seketika? Para penonton jangan ke mana-mana sambil uji minda anda dengan soalan-soalan ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah atas pendidikan khas dalam mata pelajaran matematik. Bersama dengan kita pada hari ini Cikgu Saiful Amri. Baik Cikgu, untuk slot kali ini apa yang akan Cikgu kongsikan? Okey, terima kasih Aiman. Okey, kita kembali semula untuk pembelajaran yang seterusnya berkaitan dengan koordinat. Tadi kita dah kenal apakah istilah-istilah yang biasa digunakan dalam koordinat. Sekarang jom kita tengok. Okey, kita akan menyatakan koordinat bagi suatu titik. Okey, cikgu bagi satu gambaran. Okey, garisan menegak pada pelan atau peta dikenali sebagai lajur, manakala garis melata pula dikenali sebagai baris. Ini cikgu dah ulang banyak kali dan cikgu harap Aiman dah faham apa yang dimaksudkan dengan lajur dan baris. Okey, setiap lajur dinomborkan dari kiri ke kanan dan baris dinomborkan dari hadapan ke belakang. Okey, sebagai contoh dalam gambaran ini kita boleh lihat, okey, meja cikgu di hadapan dan kerusi semua di bahagian belakang. Jadi bermula daripada depan ke belakang. Okey, lajur dinyatakan terlebih dahulu diikuti dengan baris. Ini yang sangat penting apabila kita nak membuat sesuatu koordinat. Okey, kita lihat di sini, okey. Ini adalah satu gambaran di dalam suasana di dalam kelas. Okey, di mana kedudukan kerusinya dan semua kedudukan kursi murid dan meja guru dan sebagainya ada di dalam ini. Sekarang ni cikgu nak Aiman perhatikan dan kita akan pelajari bagaimana menyatakan koordinat. Okey, kita tengok murid F. Cuba Aiman cari di mana kedudukan murid F? Kedudukan murid F adalah lajurnya di mana? Lajurnya di 3 cikgu. Di nombor 3, barisnya di nombor barisnya nombor 4 cikgu. Nombor 4. Okey, kita dapat lihat lajur 3 baris 4. Kita isikan dalam jadual kita. Seterusnya murid J bagaimana? Kalau murid J cikgu, lajurnya adalah 6 dan barisnya adalah 3. 3. Okey, 6 dan 3. Ini kita nak fokus pada lajur dan baris sahaja dahulu sebelum kita buat koordinat. Bagaimana dengan murid di meja O? O cikgu, lajur 8 dan barisnya adalah 2 cikgu. Okey, seterusnya murid T. T, lajur 9 dan baris adalah 4. Okey, murid B. Murid B, lajur 3 dan baris 2. Dan yang terakhir sekali murid L. Okey, murid L kita dapat lihat lajur 6 dan baris 6 cikgu. Baris 6. Lajur 6, maafkan saya cikgu, dan baris 4. Baris 4. Keliru saya cikgu. Tengok meja-meja tu kan. Betul lah. Lama tak tengok meja sekolah kan. Okey, tak apa. Okey, kita tengok pula. Okey, tadi Aiman dah nyatakan lajur dan baris. Sekarang kita tengok bagaimana hendak menyatakan koordinat. Apabila kita hendak menyatakan jawapan bentuk koordinat, jangan lupa letak kurungan. Ada kurungan 3,4. Tapi kita tak sebutlah benda tu semua. Kita sebut 3, 4. Macam tu. Okey, untuk murid F, lajur 3 baris 4 koordinatnya adalah 3, 4. Bagaimana dengan murid J? Apakah koordinatnya? 6, 3. 6, 3. Murid O? 8, 2. 8, 2. Murid T? 9, 4. 9, 4. Murid B? 3, 2. 3, 2. Dan murid L? 6, 4. 6, 4. Begitu untuk kita menyatakan koordinat. Okey. Seterusnya jom cuba. Jom kita cuba. Cikgu yakin Aiman dah faham apa yang cikgu ajar sebentar tadi. Okey, kita mulakan dengan latihan 1. Aiman tengok di hadapan. Rajah menunjukkan kedudukan beberapa keping gambar pada suatu papan grid. Nyatakan kedudukan gambar kenderaan di bawah. Okey. Cikgu ada sediakan latihan untuk Aiman dan cikgu harap Aiman boleh selesaikan dengan melengkapkan jadual, lajur, baris serta koordinat. Boleh Aiman buat sekarang? Boleh cikgu. Okey, cuba Aiman dengan merujuk kepada gambar. Yang pertama sekali adalah kereta. Kalau kereta ni lajur dia adalah 5 dan barisnya adalah E. Okey, yang kedua
kita ada lori. Lori kat mana ya? Lori, lori bahagian kanan nampak? sekali. Pada lajur 7. Okey. Dan pada baris berapa ya? Baris D. Okey, betul cikgu? Betul. Okey, kita cuba dulu. Cuba dulu, betul. Baik, murid-murid di rumah pun sama-sama bantu Sama-sama saya, okey? bantu, ya. Betul dapatkan jawapan. Baik, yang ketiga kita ada beca. Mana beca ni? Mana adik-adik? beca? Okey, beca ada pada lajur yang nombor 2. Dan juga baris A. Kita tengok betul tak jawapan Okey, Aiman? betul ke tidak ni Baik, dan yang seterusnya kita ada bas. Mana bas? Oh, tu dekat tengah tu ada bas sekolah. Jadi macam cikgu sebutkan sebentar tadi, kalau kita nak baca kita kena mulakan dengan lajur terlebih dahulu. Yang mana kedudukan lajur ni di bahagian bawah, betul cikgu? Betul. Baik, dan baris bahagian maafkan saya, lajur ni menegak dan baris adalah melintang. Okey, baik cikgu. Seterusnya saya nampak bas tu cikgu. Lajurnya adalah pada nombor 3. Okey. Betul ke murid-murid? Murid dapat tak? Okey, murid-murid pun anggut dekat rumah sana. Dan yang seterusnya kita lihat baris untuk bas sekolah tadi adalah pada kedudukan A, B, C, D. Okey, pada kedudukan D. Okey tak murid-murid? Betul tak jawapan saya? Kita Okey. tengok macam mana Dan jawapannya. seterusnya cikgu, kita ada basikal. Basikal dekat mana ni adik-adik ya? Okey, dan kalau kita lihat dekat sini, basikal terletak pada lajur nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. Basikal pada nombor 6 dan juga pada baris B. Okey cikgu? Macam mana murid-murid? Boleh dapat jawapan sama seperti saya? Okey, dan yang terakhir cikgu, kita ada kapal. Mana satu kapal ni? Ada di tengah-tengah sana lah murid-murid, yang berwarna oranye. Okey, kita nak tengok kapal ni duduk di koordinat yang mana satu ni. Okey, kita lihat lajurnya terlebih dahulu, iaitu lajurnya adalah terletak pada nombor 4 dan juga baris pada baris C. A, B dan C. Baik cikgu, tapi kadang-kadang kita keliru cikgu. Adakah kita perlu menggunakan pembaris cikgu supaya dia ni C ke D ke ni? Ni C ke D? Kita pakai pembaris lebih mudah Betul. juga. Sebenarnya bila Aiman cakap begitu, pada awalnya untuk belajar koordinat, pembaris sangat-sangat penting Aiman. Okey. Bila kita dah menggunakan pembaris dan lama-lama kita akan boleh menguasai dan kita boleh tidak menggunakan pembaris selepas itu. Okey, teruskan Aiman. Bagaimana Baik, koordinat? Cikgu. Bagi baris untuk kedudukan kapal ni cikgu, saya nampak A, B, C cikgu. Okey, baik cikgu. Saya dah siap dah kerja saya cikgu. Betul ke jawapannya macam ni cikgu? Betulkah jawapan Aiman? Aiman belum siap lagi ni? dah lengkapkan lajur, dah lengkapkan baris. Tapi ada satu lagi lajur yang tidak dilengkapkan, iaitu bahagian koordinat. Boleh Aiman teruskan? Boleh cikgu, saya ingat dah siap dah. Belum. Okey, baik. Saya akan siapkan untuk lajur koordinat. Pada murid-murid dekat rumah sana pun boleh cuba juga. Okey. Jadi, cikgu sebutkan sebentar tadi, apa yang perlu adalah kita kena letak dalam kurungan. Okey, jadi kurungan 5E untuk kereta, dan untuk lori kita ada 7, B tutup kurungan, dan beca pula pada kedudukan 2, A tutup kurungan, dan bas pada kedudukan buka kurungan 3, D tutup kurungan, dan basikal pada kedudukan 6, B tutup kurungan, dan kita ada kapal. Mana kapal kita? Okey, kapal pada kedudukan 4, C tutup kurungan. Baik cikgu, saya dah siap dah kerja latihan saya untuk latihan yang pertama ni. Lihat Aiman dah lengkapkan jadual, dan sekarang apa kata kalau kita lihat, kita semak sama-sama Kita jawapan semak Aiman. sama-sama. Okey, begitu juga yang di rumah ya. Kita tengok. Okey Aiman, cuba tengok samakah jawapannya? Okey, Bagaimana cikgu. dengan lajur kereta? Kereta 5E, Betul, tahniah Aiman. Seterusnya lori 7B. 7B. Betul ke cikgu? 7B saya buat ni? 7B kan? Tengok jawapan cikgu 7D. Lori. Jadi Ahmad
Alamak cikgu, saya tersilap lah cikgu. Tak apa, kita tengok dahulu. Okey, satu. Aha. Aiman buat kesilapan untuk satu. Baik cikgu. Okey, seterusnya kita tengok beca. Bagaimana dengan beca? 2A. 2A. Betul. Bagaimana dengan bas? Kita ada 3D cikgu. 3D, betul. Seterusnya basikal. 6B. 6B, tahniah Aiman. Dan yang terakhir sekali, kapal. 4C. 4C. Jadi hanya satu saja soalan yang Aiman kurang tepat. Tapi tak ada apa, Aiman. Okey, bukan masalah yang besar. Okey, itu tadi latihan 1. Bagaimana dengan latihan 2? Boleh tak Aiman buat? Boleh Kita cikgu. cuba? Dan murid-murid di rumah juga jom kita buat sama-sama kita buat nak sama-sama. tengok Betul. siapa yang dapat faham koordinat yang cikgu ajarkan kepada kita pada hari ini. Terus cuba jawab koordinatnya Aiman. Okey. Untuk latihan 2. Untuk latihan 2, koordinat untuk hospital. Mana satu hospital? Baiklah cikgu, untuk hospital cikgu kita dapat lihat untuk lajurnya adalah 12 dan juga barisnya adalah 8. Jadi 12 8. 12, 8. Betul, tepat. Saya tulis dulu cikgu. Boleh tulis juga. Okey. Cikgu boleh tulis di sini juga ya. Baik cikgu, 12 8. Baik. Dan seterusnya. Cikgu. Kita Mana tukar tadi? slide. Cikgu Slide tukar slide berikutnya. dulu. Aha. Untuk seterusnya adalah bank. Bank dekat mana murid-murid? Okey. Bank terletak pada lajur 8 dan juga baris 4. Okey. Lajur 8, baris 4, tepat. Baris 4. Dan kilang. Mana satu kilang ni? Okey, kilang dekat ujung sana. Iaitu pada lajur 28 dan juga baris 4. Okey, 28 dan juga baris 4. Okey. Seterusnya kita nak cari mana sekolah ni kan? Nak pergi sekolah Sekolah, ni. yes. Aha. Okey cikgu. Kita dah jumpa dah pada garisan merah tu iaitu lajur kosong dan juga baris 2. Baiklah. Ada seterusnya. Kita nak pergi stadium ni murid-murid. Stadium kat mana? Baik, kita lihat pada lajur 16 dan juga baris 2. Jadi 16 dan juga 2. Kita ada lagi seterusnya. Kita nak lapar apa kot ni? Nak pergi restoran. Okey? Nak pergi restoran pada lajur yang ke berapa tu? 22. Betul lah cikgu, kena pakai pembaris. Betul. Kalau tidak kita akan jadi keliru nanti. Untuk lebih tepat ya. Untuk restoran kita ada lajur 22 dan juga baris pada baris yang ke-6. Dan yang terakhir sekali, kita nak pergi museum nun dekat atas sana kan. Okey cikgu, kita dapat lihat dekat sini 2 ke 4 ni. 2 ke 4 ni. Okey cikgu, kita teliti, kita kena teliti betul-betul murid-murid supaya kita tak tersilap mana lajurnya, mana baris. Kalau tidak nanti sesat jalan. Okey, baik. Untuk museum cikgu, kita nampak pada lajur 4 dan juga baris 10. Cikgu, saya dah siap dah latihan cikgu berikan. Okey Aiman, sebab semasa Aiman menyiapkan latihan itu, cikgu juga melihat dan menyemak semua jawapan dan cikgu dapat rasakan semua jawapan Aiman adalah betul dan tepat Aiman. Tahniah sekali lagi. Terima kasih cikgu. Dan bagaimana pula dengan murid-murid kita di rumah? Anda semua jangan lupa kita buat sama-sama dan kita cuba buat latihan seperti mana yang cikgu berikan kepada kita. Baik cikgu, kita nak berehat seketika sampai murid-murid tu nak siapkan latihan yang cikgu berikan. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot menengah atas pendidikan khas Didik TV KPM. Pada hari ini dalam mata pelajaran matematik bersama dengan kita pada hari ini Cikgu Saiful Amri. Okey cikgu, untuk slot pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, seterusnya kita hampir sampai ke penghujung rumusan kepada apa yang kita pelajari pada hari ini. Tetapi sebelum itu, bagi mengukuhkan lagi pemahaman Aiman, cikgu mahu buat satu lagi kuis untuk Aiman. Boleh? Wow, boleh cikgu? Tadi Aiman nampak berseronok dengan bagaimana menyatakan koordinat. Jadi cikgu nak bagi satu lagi soalan berkaitan dengan koordinat juga. Baik boleh? cikgu, boleh. Okey, jom kita cuba sama-sama. Okey.
Arahannya labelkan koordinat bagi titik-titik pada strata kartes di bawah. Okey, dengan menggunakan kad yang cikgu beri, cikgu mahu Aiman labelkan semua koordinat A sehingga G ke dalam kertas itu. Okey, Cuba baik Aiman cikgu. buat. Saya cuba dulu. Untuk yang pertama cikgu, kita nak lihat untuk koordinat A. Kalau kita dapat lihat dekat sini cikgu, lajurnya adalah 0 dan barisnya adalah 4. Jadi jawapannya 04. Kita tengok betul tak? Tengok betul ataupun tidak. Okey, Dan yang kedua, kita nak lihat untuk B pula adalah lajurnya adalah 1 dan juga barisnya juga adalah 1. Betul ke murid-murid? Murid-murid jangan senyum je tau. Jom kita buat sama-sama. Dan seterusnya untuk C pula adalah lajurnya adalah 4 dan juga barisnya adalah 3. Dan seterusnya kita ada huruf D, iaitu lajurnya adalah 5 dan begitu juga barisnya adalah 5. Baik. A, B, C, D dan E. Sekarang ni E. E kat mana ni murid-murid? Okey, baru kita jumpa kat bawah sana. E kedudukannya lajur adalah 7 dan juga baris adalah 0. Dan seterusnya kita pergi kepada F. F lajurnya adalah 8 dan barisnya adalah 4. Okey cikgu, semakin jauh semakin kita susah nak agak cikgu Betul. lebih baik kita kena pakai pembaris. Baik murid-murid sekalian, murid-murid dapat jawab ke tidak tu? Jom sama-sama kita jawab. Yang terakhir, kita ada huruf G, iaitu pada lajur 10 dan juga pada baris 2. Okey cikgu, macam mana dengan jawapan saya cikgu? Okey ke tak okey tu? Cikgu yakin dengan semua jawapan Aiman dan cikgu lihat sendiri apabila cikgu buat saya makan, semua jawapan Aiman adalah tepat sekali. Alhamdulillah. Okey Aiman, jadi itu sahaja kuis dan kuis ni semua Aiman dapat jawab dengan betul, tepat sekali. Cikgu teruskan dengan bahagian rumusan. Boleh cikgu? Kita dah hampir habis dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi sama-sama kita tengok. Okey, apa yang kita pelajari pada hari ini adalah kita mempelajari apa itu koordinat. Koordinat ialah pasangan nombor yang menentukan kedudukan sesuatu titik terhadap paksi X dan paksi Y. Okey, kita lihat koordinat X dan koordinat Y. Okey, Aiman dah kenal apa semua istilah berkaitan dengan koordinat. Baris, lajur, garisan mendatar, garisan menegak. Lagi paksi mengufuk dan paksi Mencancang. Okey. Semua Aiman dah belajar dan cikgu harap Aiman sangat faham dengan apa yang Aiman pelajari pada hari ini. Begitu juga murid di rumah Seterusnya kita mengenali juga apa yang dimasukkan dengan satah kartes. Okey. Satah kartes ni terdiri daripada paksi X iaitu mengufuk dan paksi Y mencancang yang bersilang pada sudut tegak di atas asalan. Apakah itu asalan? Asalan ni nombor sifar. Nombor sifar, permulaan kepada koordinat ini. Okey. Okey, ini adalah antara yang telah kita pelajari pada hari ini Aiman. Jadi cikgu nak tahu rumah saya, koordinatnya adalah 15 R cikgu. Wah, hebat. Nanti boleh cari. Okey, boleh baik, cikgu. menggunakan, mengaplikasikan apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, nanti kalau orang kata murid-murid di sekolah pun mungkin boleh lukiskan pelan nanti dekat mana kantin, kat mana padang, kat mana bilik guru dan sebagainya. Betul cikgu? Betul. Dan boleh kita jadikan aktiviti di Betul, sekolah Aiman. nanti. Baik cikgu. Mungkin ada kata-kata akhir daripada cikgu untuk murid-murid di rumah sana untuk terus rajin belajar mata pelajaran matematik. Okey, baik. Terima kasih Aiman. Seperti yang selalu cikgu ingatkan, matematik adalah satu pembelajaran yang sangat menyeronokkan dan cikgu harap murid-murid walaupun sukar untuk mendapat jawapan tidak akan berputus asa. Okey, kita akan terus belajar dan belajar. Okey, dan banyak sebenarnya sumber-sumber rujukan yang kita boleh gunakan untuk terus mengikuti setiap pembelajaran ini. Dan untuk matematik pada hari ini, cikgu harap murid-murid semua boleh menggunakan sumber portal Delima KPM. Baik cikgu, tapi saya ada persoalan lah cikgu. Apa tu? Macam mana murid-murid dalam pendidikan khas ini cikgu nak memahami istilah-istilah dalam koordinat ni cikgu? Mungkin cikgu boleh cerita sedikit. Okey, terima kasih. Betul, persoalan yang sangat cikgu sendiri pun satu cabaran untuk cikgu sebagai guru pendidikan khas masalah pendengaran. Okey, bagi murid-murid di sekolah cikgu yang cikgu ajar mata pelajaran matematik
bagi masalah pendengaran, murid ini akan cikgu ringkaskan istilah-istilah yang digunakan. Cikgu perkenalkan mereka dengan semua istilah ini, tetapi cikgu akan fokuskan kepada satu isyarat saja untuk menunjukkan satu istilah. Baris, mencancang dan paksi X semuanya sama. Paksi Y semuanya sama. Begitu. Satu istilah ataupun satu isyarat yang sama. Kalau mencancang tu dia macam ni cikgu? Mencancang. Yes, Okey. ini isyarat bagi mencancang. Kalau mengufuk? Ufuk kita buat macam melintang. Buat macam ni, mengufuk. Yes, okey. Jadi murid ni mudah untuk menerima bila kita bagi soalan-soalannya sebegini. Baik cikgu, saya ada mainan lah kat rumah saya cikgu. Wah. Dekat sini saya ada papan dam. Baru mainan ke sekolah Bawa mainan ke sekolah cikgu. Okey. Jadi dekat sini pun kita dapat lihat ada nombor dan juga huruf di bahagian Ya, atas ni, dan betul, juga Aiman. kita boleh buat latihan sama ada kedudukan biji carom ini di kedudukan mana. Betul cikgu? Betul. Baik. Betul, Aiman. Sebenarnya walaupun permainan hanya satu permainan untuk hiburan saja, tetapi sebenarnya ianya boleh memberi satu ilmu juga kepada kita. Kita boleh aplikasikan apa yang kita pelajari pada hari ini dalam permainan itu sendiri. Cikgu. Bagaimana dengan prestasi pembelajaran saya pada hari ini cikgu? Berapa bintang cikgu nak bagi ni? Semangat nak tahu ni ya. Okey, dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, dengan segala maklum balas yang Aiman bagi, cikgu sangat-sangat berasa bangga kerana Aiman dapat menjawab semua soalan dengan tepat, Aiman. Tanya Aiman. Terima kasih cikgu, dan terima kasih atas ilmu yang cikgu berikan. Barulah tak susah saya nak cari dekat mana saya nak duduk dekat dalam panggung wayang nanti cikgu. Betul. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih kepada murid-murid anda semua. Boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Dari segitu jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, jom kita main dam cikgu. Jom kita main dam. Macam mana ni? Okey cikgu. Boleh letakkan. Saya warna putih, cikgu warna hitam. Betul. Okey. Kita susun dulu. Baiklah cikgu. Okey. Inilah dia. Sambil mengajar, sambil bermain. Okey. Okey, cikgu jalan dulu cikgu. Boleh. Okey, saya mula dah. Cikgu mula. Okey. Okey, saya jalan. Cikgu jalan lagi. Saya makan cikgu. Cikgu makan pula. Saya jalan lagi. Okey. Oh, pandai Ahmad. Okey, teruskan. Okey cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot menengah atas pendidikan khas Didik TV KPM. Pada hari ini dalam mata pelajaran matematik bersama dengan kita pada hari ini Cikgu Saiful Amri. Okey cikgu, untuk slot pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, seterusnya kita hampir sampai ke penghujung, okey, rumusan kepada apa yang kita pelajari pada hari ini. Tetapi sebelum itu, bagi mengukuhkan lagi pemahaman Aiman, cikgu mahu buat satu lagi kuis untuk Aiman. Boleh? Wow, boleh cikgu? Tadi Aiman nampak berseronok dengan bagaimana menyatakan koordinat. Jadi cikgu nak bagi satu lagi soalan berkaitan dengan koordinat juga. Baik boleh? cikgu, boleh. Okey. Okey, jom kita cuba sama-sama Okey. Arahannya labelkan koordinat bagi titik-titik pada satah kertas di bawah. Okey, dengan menggunakan kad yang cikgu beri, cikgu mahu Aiman labelkan semua koordinat A sehingga G ke dalam kertas itu. Okey, Cuba baik Aiman cikgu. buat. Saya cuba dulu. Untuk yang pertama cikgu, kita nak lihat untuk koordinat A. Kalau kita dapat lihat dekat sini cikgu, lajurnya adalah kosong dan barisnya adalah 4. Jadi jawapannya 04. Kita tengok betul tak? Kita tengok betul ataupun tidak. Okey, Dan yang kedua, kita nak lihat untuk B pula adalah lajurnya adalah 1 dan juga barisnya juga adalah 1. Betul ke murid-murid? Murid-murid jangan senyum je tau. Jom kita buat sama-sama. Dan seterusnya untuk C pula adalah lajurnya adalah 4 dan juga barisnya adalah 3. Dan seterusnya kita ada huruf D, iaitu lajurnya adalah 5 dan begitu juga barisnya adalah 5. Baik. A, B, C, D dan E. Sekarang ni E. E kat mana ni murid-murid? Okey, baru kita jumpa kat bawah sana. E kedudukannya lajur adalah 7 dan juga baris adalah 0. Dan seterusnya kita pergi kepada F. F
lajunya adalah 8 dan barisnya adalah 4. Okey cikgu, semakin jauh semakin kita susah nak agak cikgu lebih baik kita kena pakai pembaris. Baik murid-murid sekalian, murid-murid dapat jawab ke tidak tu? Jom sama-sama kita jawab. Yang terakhir, kita ada huruf G iaitu pada lajur 10 dan juga pada baris 2. Okey cikgu, macam mana dengan jawapan saya cikgu? Okey ke tak okey tu? Cikgu yakin dengan semua jawapan Aiman dan cikgu lihat sendiri apabila cikgu buat saya makan, semua jawapan Aiman adalah tepat sekali. Alhamdulillah. Okey Aiman, jadi itu sahaja kuis dan kuis ni semua Aiman dapat jawab dengan betul, tepat sekali. Cikgu teruskan dengan bahagian rumusan. Boleh cikgu? Kita dah hampir habis dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Jadi sama-sama kita tengok. Okey, apa yang kita pelajari pada hari ini adalah kita mempelajari apa itu koordinat. Koordinat ialah pasangan nombor yang menentukan kedudukan sesuatu titik terhadap paksi X dan paksi Y. Okay, kita lihat koordinat X dan koordinat Y. Okay, Aiman dah kenal apa semua istilah berkaitan dengan koordinat. Baris, lajur, garisan mendatar, garisan menegak. Okay, paksi mengufuk dan paksi Mencancang. Okey. Semua Aiman dah belajar dan cikgu harap Aiman sangat faham dengan apa yang Aiman pelajari pada hari ini. Begitu juga murid di rumah Seterusnya kita mengenali juga apa yang dimasukkan dengan satah kaltes. Okay? Satah kaltes ni terdiri daripada paksi X iaitu mengufuk dan paksi Y mencancang yang bersilang pada sudut tegak di atas asalan. Apakah itu asalan? Asalan ni nombor sifar. Nombor sifar, permulaan kepada koordinat ini. Okey. Okey, ini adalah antara yang telah kita pelajari pada hari ini Aiman. Jadi cikgu nak tahu rumah saya koordinatnya adalah 15 R cikgu. Wah, hebat ya. Boleh cari. Okey, boleh baik, menggunakan, mengaplikasikan apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey. Nanti kalau orang kata murid-murid di sekolah pun mungkin boleh lukiskan pelan nanti dekat mana kantin, kat mana padang, kat mana bilik guru dan sebagainya. Betul cikgu? Betul. Dan boleh kita jadikan aktiviti di sekolah nanti. Baik cikgu. Mungkin ada kata-kata akhir daripada cikgu untuk murid-murid di rumah sana untuk terus rajin belajar mata pelajaran matematik. Okey, baik. Terima kasih Aiman. Seperti yang selalu cikgu ingatkan, matematik adalah satu pembelajaran yang sangat menyeronokkan. Dan cikgu harap murid-murid walaupun sukar untuk mendapat jawapan, tidak akan berputus asa. Okey, kita akan terus belajar dan belajar. Okey, dan banyak sebenarnya sumber-sumber rujukan yang kita boleh gunakan untuk terus mengikuti setiap pembelajaran ini. Dan untuk matematik pada hari ini, cikgu harap murid-murid semua boleh menggunakan sumber portal Delima KPM. Baik cikgu, tapi saya ada persoalan lah cikgu. Apa tu? Macam mana murid-murid dalam pendidikan khas ini cikgu nak memahami istilah-istilah dalam koordinat ni cikgu? Mungkin cikgu boleh cerita sedikit. Okey, terima kasih. Betul, persoalan yang sangat cikgu sendiri pun satu cabaran untuk cikgu sebagai guru pendidikan khas masalah pendengaran. Okey, bagi murid-murid di sekolah cikgu yang cikgu ajar mata pelajaran matematik bagi masalah pendengaran, murid ini akan cikgu ringkaskan istilah-istilah yang digunakan. Cikgu perkenalkan mereka dengan semua istilah ini, tetapi cikgu akan fokuskan kepada satu isyarat saja untuk menunjukkan satu istilah. Baris, mencancang dan paksi X semuanya sama. Paksi Y semuanya sama. Begitu. Satu istilah ataupun satu isyarat yang sama. Kalau mencancang tu dia macam ni cikgu? Mencancang. Yes, ini isyarat bagi mencancang. Kalau mengufuk? Mengufuk kita buat macam melintang. Buat macam ni. Mengufuk. Yes, okey. Jadi murid ni mudah untuk menerima bila kita bagi soalan-soalannya sebegini. Baik cikgu, saya ada mainan lah kat rumah saya cikgu. Wah. Dekat sini saya ada papan dam. Baru mainan ke sekolah Bawa mainan ke sekolah cikgu. Jadi dekat sini pun kita dapat lihat ada nombor dan juga huruf di bahagian atas ni, dan juga kita boleh buat latihan sama ada kedudukan biji carom ini di kedudukan mana. Betul cikgu? Betul. Baik. Betul Aiman. Sebenarnya walaupun permainan hanya satu permainan untuk hiburan saja, tetapi sebenarnya ianya boleh memberi satu ilmu juga kepada kita. Kita boleh aplikasikan apa yang kita pelajari pada hari ini dalam permainan itu sendiri. Cikgu. Bagaimana dengan prestasi pembelajaran saya pada hari ini cikgu? Berapa bintang cikgu nak bagi ni? Semangat nak tahu ni. Okey, dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, dengan segala maklum balas yang Aiman bagi, cikgu sangat-sangat berasa bangga kerana Aiman dapat menjawab semua soalan
dengan tepat Aiman. Tanya Aiman. Terima kasih cikgu dan terima kasih atas ilmu yang cikgu berikan. Barulah tak susah saya nak cari dekat mana saya nak duduk dekat dalam panggung wayang nanti cikgu. Betul. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih kepada murid-murid anda semua. Boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Dari segi itu jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, jom kita main drum cikgu. Jom kita main drum. Macam mana ni? Okey cikgu. Boleh letakkan Saya warna putih. aplikasi. Cikgu warna hitam. Betul. Okey. Kita susun dulu. Baiklah cikgu. Okey. Inilah dia. Sambil mengajar, sambil bermain. Okey. Okey, cikgu jalan dulu cikgu. Boleh. Okey, saya mulakan dah. Cikgu mula. Okey. Okey, saya jalan. Cikgu jalan lagi. Saya makan cikgu. Alamak, cikgu makan pula. Saya jalan lagi. Okey. Oh, pandai Aiman. Okey, teruskan. Okey cikgu. Didik TV KPM